Satu hari tu saya nampak Mak El lepak kat rally. Kenapa El? Dia menung kan. Aku risaulah kata. Asal Man Tobe tak lepas main dalam studio. Habis tu macam mana? Siapa main session? Pakai Bud EYE dia kata. Bud ke Ian ni? Saya tak ingat antara Bud dengan Ian, antara dua tu lah. Kalau tak silap saya Bud saya rasa. Tak ingat lama sangat. Jadi Man Tobe ni macam dia tak boleh lepas dalam studio. It's okay El, it's okay kata kan. Drama pun tak ada. Yazid dah keluar dia kata kan. Apa khabar korang semua sahabat Maya Ajak Besar TV. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Syukurlah jumpa lagi kita di siri perjalanan yang ke-35. Siri kisah perjalanan saya, perjalanan rockers terror tak terror saya Ajam Nisa. Apa khabar korang semua? Okay sihat Dah vaksin dah? Dah dos pertama dah? Dah dos kedua dah? Moga kita selamat di vaksin dan selamat menjalani cocokan 2 kali. Tash. Okey, kita sambung cerita pada minggu lepas cerita ni berkisarkan di sekitar tahun 1989, hampir-hampir pada tahun 1990 lah. Jadi kurang dalam pertengahan, ujung-ujung dekat dengan ujung-ujung lah tahun 1989. Kurang dalam bulan 7, 8, 9, 10 macam tu lah. Masa tu Naha dah bersama Bulan Stila. Dia dah ajar kita orang ikut klik, dah ajar tempo, ikut tempo apa semua. Kira dah boleh lah. Naha pun dah cakap dengan Razil kata, ajar dah okey lah, ajar dah boleh klik, siap skop, ajar dah boleh ke. Cuma dia punya bunga tu scaling dia ajar kurang lagi. Nanti kau nasihat dia lah, kau bagi tahu dia lah, sebab kau vokalis dia, kau satu band dengan dia. Lebih kurang macam tu lah Nah cerita dengan Arwah Razi kan. Jadi suatu masa tu Arwah Razi pun ajak saya lepak dekat mana, apalagi Dorai lah, Dorai Sami, Port Dorai Sami, kedai mamak tepi wilayah komplek. Dia cakap dengan saya, Nah cakap kau punya tempo semua dah okey dah. Yelah masa tu saya praktis dengan Nah. Dia tak main drum, dia pasang klik TikTok. Dia rakam saya main dudu apa semua. Dia Nah dengar, dia record rakam, dia kata saya dah okey main dah boleh ikut tempo apa semua dah okey lah, dah perfect lah dia kata. Cuma bunga dia kurang, scaling tu saya kurang sikit, sini major. Kat situ kurang sikit. Saya punya bunga banyak kosong, saya punya bass banyak. Bunga tu kurang. Jadi Naha cakap dengan Razi, bagi suruh ajak bagi belajar scaling minor, major, pentatonik, kromatik apa semua. Dia cakap dengan Razi lah. Razi cerita dengan saya, ajak kau punya playing dah okey lah, cuma Naha cakap bunga tu kau kurang, kau belajar scaling pula kau belajar dengan MFTG tu je. Razi cakap. Saya pun cakap dengan Razi, memang aku nak belajar dengan Mi tu sibuk sangat, malam sekejap ajak pergi kelab sana kelab sini. Aku cakap aku nak belajar dengan dia, dia kata tapi bila aku belajar dengan dia, dia ajak aku pergi kelab sana pergi kelab sini, berjalan sana berjalan sini. Jadi bila masa aku nak belajar, tak apa, kau pandai-pandai lah cik masa dia, kau bawa gitar bass kau duduk je depan studio drum beat tu, belajar dengan Mi apa semua. Razi bagi saya jalan. Jadi saya pun jumpa lah dengan Mi, aku nak belajar gitar bass dengan kau lah Mi. Okey lah, boleh lah, bawa lah gitar bass kau. Jadi saya pun bawa lah gitar bass saya. Hari-hari saya bawa gitar bass. Praktis tak praktis, saya bawa gitar bass saya. Belajar lah dengan Mi, kat depan studio tu je, studio drum beat tu. Belajar main bass dulu, belajar scaling apa semua. Bagi scaling laju, dia ajar macam mana. Dia ikat tangan saya dengan getah ni. Getah ni dia buat macam ni buat macam ni, buat macam ni. Tangan sini diikat dengan getah macam ni. Lepas tu belajar scaling. Scaling lah minor. Belajar macam tu. Bass lah kan. Lepas tu major pula. Belajar lah scaling, geram apa semua. Lepas tu dah okey ni, tambah lagi satu getah lagi, tambah lagi getah macam ni. Tambah lagi macam ni. Sampai 2, double. Lepas tu main bagi tangan tu apa,
Bagi tangan tu ketat, rasa ketat. Masa berat lah. Saya main tabis, main scaling. Ambil tabis. Tak payahlah bagi tabis, pakai ni je lah. Saya belajar scaling je lah. Ikut belajar macam-macam lah. Belajar ni. Jadi bila dah lama-lama, cuba buka getah, dia kata. Bila buka getah main, laju lah, seringan. Itu cara Mi ajar. Lepas tu banyak ajar saya scaling lah. Scaling hafal, pentatonic, apa semua, chromatic, apa semua, Epijus, lembis, apa semua. Cara Mi ajar dia relax je. Dia duduk sebelah saya duduk sebelah sini. Dia pegang satu pembaris. Dia sambil ajar sembang-sembang member dia. Sembang-sembang. Bila saya salah je, tak. Dia pembaris tu hinggap kat tangan saya. Tak. Aduh. Bila saya salah je, tak. Dia tak kuat lah, tapi dia bagi amaran lah. Letak, kena lah kat sini. Sakit. Letak, kena. Jangan singgah macam tu sebelah. Itulah cara Mi ajar saya ni STG. Tapi Mi steady lah. Lama-lama si Mantobe pula nampak. Mantobe basis kumpulan tragedi. Lepas tu Acong pula. Jadi saya, Mantobe dengan Acong ni bertiga belajar dengan Mi STG sekali. Acong Black Skull yang saya ada interview dia dalam siri Jejak Rockers. Basis Black Skull dengan Mantobe, basis kumpulan tragedi masa tu. Masa dia dengan kumpulan tragedi, dengan Mael, dengan Izo, dengan Yazid. Jadi pada masa tu kita belajar lah. Belajar 3 orang, belajar dengan Mi, scaling apa semua. Kat situ lah, kat wilayah komplek tu lah tempat. Wilayah komplek tu memang tempat kita orang lah. Kita orang belajar lah, muzik, kita orang berkawan apa semua. Macam-macam orang saya kenal. Macam-macam orang saya jumpa kat wilayah komplek tu. Saya jumpa One Lipang Bara masa dia baru turun pada Pening malam. Comel dengan jaket kulit dia, dengan topi polis dia. Macam, lama, memang cute gila lah One masa tu. Alamak, rockers mana ni cakap. Saya berkawan dengan dia lah, sembang-sembang. Datang mana? My Pening, dia kata. Cute je muka One masa tu. Gitaris ke? Saya tanya dia. Saya tanya dia, gitaris ke? Dia kata, bukan, saya vokalis. Nyanyi lah, ajak lah jam setiap kali. Jam lagu Sejati, lagu Wing. Jadi kat komplek wilayah tu saya berkawan dengan basis je lah. Saya, Mantobe, Acong, Mario. Tu memang saya kawan dengan kawan-kawan rapat saya lah tu. Semua basis. Masing-masing nak menuntut ilmu. Jadi suatu masa tu saya lepak-lepak dengan Mantobe. Saya belajar gitar. Maksud saya bawa gitar, Mantobe bawa gitar pada Mantobe datang bawa gitar daripada Kampung Baru dengan kain berbalut dengan kain batik. Selamba je. Sekejap. Dia keluar gitar dia tak, saya pun keluar gitar. Duduk kat depan studio Dombit lah. Kat atas simen tu duduk berjanda main 2 orang. Duduk. Praktis 2 orang, 3 orang. Kalau Mi FTG datang hari tu, saya Mi ajar lah. Kalau Mi tak datang, kita belajar sendiri-sendiri lah. Saya dengan Mantobe, dengan Acong. Satu masa tu Mantobe cakap dengan saya, "Ajak, kau nak tak main dengan kumpulan tragedi?" Dia kata. Dia tukar nama dah, Ekspedisi kata kan. Ekspedisi. Kau main bass lah dengan dia. Mana boleh man, aku dah ada Zeni. Kenapa man? Aku rasa aku susah lah, aku tak boleh main dalam studio. Producer tu macam Jess Kevin tu, macam tak suka lah aku. Dia aku rasa aku tak boleh lagi lah ajak main recording. Boleh lah man, slow-slow man. Saya cakap dengan dia, aku belajar dengan belajar tempo apa semua. Kau apa masalah kau? Saya tanya kat Man, tempo lah ajak, kalau main dalam studio, kantoi-kantoi dia kata kan. Mana pun bising, Izo pun kata, aduh macam mana ni, justru aku praktis lagi. Aku rasa aku tak nak lah, aku tak ready lagi lah recording. Masa tu Mantobe offer saya masuk dengan kumpulan tragedi. Masa tu belum nama, dah tukar nama Ekspedisi ke belum, saya tak ingat lah masa tu. Saya rasa belum lagi tukar nama Ekspedisi, masih lagi kumpulan tragedi. Saya masa tu dia tengah lagi recording. Masa tu Mantobe. Jadi dia cerita dengan saya lah, mana je yang aku rasa aku nak keluar lah. Dia kata, kau masuk lah ganti tempat aku tu kan. Mana boleh man, lagipun aku bukan kenal member kau, aku kenal Mael je. Si Izo tu mana aku kenal kan. Cuba kau tanya Acong. Dia pun tanya kat Acong. Acong jaga studio sebelah tempat studio Zani, studio Wasiat. Studio Zani, studio Dombit, sebelah tu studio Wasiat. Saya suruh lah si Mantobe tanya Acong. Man, kau cuba tanya Acong man. Dia pun jumpa Acong. Kita cerita dengan Acong apa semua. Acong pun kata tak boleh. Kata, yalah Acong pun band tak kenal apa semua kan.
Jadi pada masa tu saya tengok Man Tobe macam dia tak nak dengan band tu. Dia macam nak tarik diri, macam dia rasa macam sebelum dia kena singkir, baik dia keluar. Saya nampak dia macam tu lah. Tapi saya cakap dia, Man, kau relax lah Man, dalam band tu. Steady, kau dah recording, dapat projek recording Man, bukan senang kan. Man Tobe ni kata dia nak tanah, dia pun diam, dia fikir. Dia orang kumpulan tragedi ni, dia orang recording bukan hari-hari, dia ikut time. Sebab masa tu dia orang recording kat King Studio. Dia ada hari-hari dia dalam seminggu, dalam 3 hari, minggu 3 hari. Jadi dia orang bukan recording hari-hari. Jadi ada masa-masa dia lah. Jadi bila time tak ada recording, dia orang lepak lah kat wilayah komplek. Macam Mael apa semua. Satu hari tu saya nampak Mael dekat rally, termenung je. Kenapa Mael? Kenapa El? Dia menung kan. Aku risau lah dia. Asal Man Tobe tak lepas main dalam studio. Habis tu macam mana? Siapa main session? Pakai Bud EYE dia kata. Bud ke Ian ni? Saya tak ingat antara Bud dengan Ian, antara dua tu lah. Kalau tak salah saya Bud saya rasa. Tak ingat lama sangat. Jadi Man Tobe ni macam dia tak boleh lepas dalam studio. It's okay it's okay kata kan. Drama pun tak ada. Yazid dah keluar dia kata kan. Alamak, kau nak recording Yazid tiba-tiba keluar. Tak tahulah aku band aku pun aku dah pening dah ni. Habis saya main drum kata. Amy Andy Black dia kata. Oh, okey kata. Tapi apa masalah sekarang ni? Aku sayang Man Tobe tu. Dia main okey tapi dia lembab lah dalam studio. Tak boleh. Aku pun sama juga El macam tu El. Kau tahu El, aku ada recording ni El. Satu album, nak buat satu album ni dengan satu brother aku buat kat Channel 11. First lagu, satu lagu pertama aku main pun kantoi El cakap. Ya ke betul? Ya cakap. Tak lepas dalam studio. Tu aku praktis. Tu lah brother Nah tu ajar aku praktis hari-hari. Habis kau sekarang macam mana? Aku dah okey lah kan. Lepas tu main cakap. Kau ajar lah Man Tobe tu, aku bukan apa. Dia tu bagus, Man tu okey. Tapi cuma dia sekejap lupa. Sekejap bila tempo dia okey, dia punya bunga tu macam kosong. Jadi banyak benda. Saya rasa Mak yang cakap tu macam perkara yang pernah saya alami juga. Jadi pada masa tu saya tengok Mak El pun macam dia macam mana. Dia macam bersalah. Nak buang Man Tobe sayang member kan. Jadi masa tu saya cakap Mael, steady lah, relax lah El. Jalankan dulu, tak apa. Pakai session dulu album pertama. Masalah live record ni pun satu, dia kata. Nak cepat kan. Tak boleh lambat. Dia orang time studio, ramai. King Studio tu kan live record punya. Saya cakap dengan Mael kan. Memang King Studio tu studio live record. Memanglah live record punya je. Tapi ramai orang booking studio kat situ. Artis ramai, band rock ramai. Jadual dia padat kan. Jadi masa tu terhad. Tak boleh nak main slow-slow, nak tangguh-tangguh. Tak boleh dia kata. Kena main terus. Kalau hari ni booking studio 8 jam lah, 8 jam terus. Tak boleh tangguh-tangguh. Bila kita main kucil-kucil ni, dia orang tak suka. Dia orang nak cepat. Jadi bila masalah nak cepat tu yang dia pakai session tu. Sebenarnya pemuzik dulu ni dia boleh main, bukan tak boleh main. Tapi sebab dia orang ni, company ni nak cepat. Dia tak nak rugi. Bayangkanlah satu studio, ada yang sampai 200, ada yang pakai 180, 1 jam tau. Habis murah pun sejam 180, 200. Zaman-zaman tu, time-time tu recording studio punya sewa 1 jam. Mau dia orang nak jimat masa lah. Jadi dia orang tak nak rugi. Kalau kita main studio kapai-kapai apa semua, memang dia orang bagi session lah. Session sekejap je main. Dudang setengah jam siap satu lagu. Sebab tu lah dia banyak main session. Bukan pemuzik dulu tak reti main. Dia boleh main tapi bagi dia orang masa lah. First time masuk studio tu. Terus tengok studio terus nak main perfect. Mana boleh. Korang mestilah nak kena biasakan dengan studio, biasakan dengan klip, biasakan suasana apa semua kan. Jadi sebab itulah banyak yang pemain pemuzik dulu banyak pakai session. Tapi yalah, session ke tak session ke time show, dia orang jalan cantik juga. Itu bukan persoalan kan. Yang penting material dia orang, konsep muzik dia orang. Itulah ceritanya masa tu. Jadi bila dah jadi macam tu, dia orang terus jalan recording juga masa tu. Jadi Man Tobe ni macam datang tak datang. Saya nampak Man Tobe macam dah tak berminat dengan band kumpulan tragedi tu. Dia macam dah tak berminat. Saya tanya dekat Man, lagu-lagu okey Man? Lagu okey lah. Lagu apa? Lagu-lagu, yelah okey lah, lagu CINTA. Lagu macam mengeja je dia kata, tapi sedap lagu tu. Macam mana lagu ni Man? Bagi saya dengar lah. CINTAKITA. Sedap Man lagu Man apa? Itulah dia kan. Kau stay lah Man, band tu sayang Man dia kan. Tak apalah Jack, aku rasa aku nak belah lah dia kata. Pulang kau lah Man, dia kata. Kau macam mana? Man tanya saya, Man Tobe. Aku dengan Zaini lah, dengan Naha, tak apa, Naha pun dah senyap je. Masa tu saya tengok Stiller macam mana, jadi macam mana tau.
dah okey, tapi show dengan Abang Ali apa semua dah tak ada lah. Masa Abang Ali dah tak buat projek battle-battle dah. Wings pun dah nak masuk album Teori Domino. Masa tu jadi Search dengan Wing ni dah laju show. Kerajaan Salem kan, show dentuman rock tah apa Double Trouble ke apa semua dengan Ella apa semua sekali. Jadi masa tu Stiller dah tak aktif. Untuk projek-projek Abang Ali yang battle-battle Abang Ali buat ni dah tak ada dah penghujung-penghujung lah. Projek-projek band yang dia buat pun banyak. Dia buat macam last rasanya dia buat juara-juara rock lah. Kumpulan Scandal, kumpulan Fabian, Burn Mark apa semua. Itu lah last dia buat projek. Tak silap saya lah, saya pun ingat-ingat lupa kan. Jadi Abang Ali ni dah tak buat. Jadi saya dengan Stiller ni jadi macam tak ada projek. Dah tak ada projek. Nah pula masa tu dia dah jadi macam mana. Dia masih lagi dengan Stiller. Saya, Zaini, Razi dengan Naha ada lagi stay. Tapi show pun tak ada. Nah ni dah jadi sibuk nak buat, dia sibuk nak buat studio tau. Dia cari tempat. Dia banyak kali ajak saya, "Jap, jom cari tempat je, aku nak buat kat satu studio lah," dia kata. "Aku nak buka studio kat mana?" Dia sini lah. Belum saya pergi kat Medan Mara dengan sini tak boleh lah, studio banyak sangat dengan studio Babylon apa semua. Lepas tu juga kita cari kat komplek wilayah lah. Jadi cari kat atas tu dapat satu tempat studio. Jadi saya tengok ni sibuk nak buat studio tau. Dia dah tak nak share dengan Amrit dah. Dia macam nak buat satu studio sendiri. Jadi masa tu kumpulan Stiller jadi macam tak aktif lah. Ada tapi tak aktif. Kumpulan Stiller ni ada tapi tak ada show, tak ada apa, tak ada praktis, tak praktis. Dia nak tengok saya pun dah okey, main dah okey, dah boleh ikut klik, ikut tempo. Zaini pun dah okey. Cuma Nah suruh saya mahirkan saya punya bass killing apa semua kena mahirkan lah. Lama-lama recording dia orang pun dah nak siap kumpulan tragedi ni lah. Saya tengok Mantobe dia macam dia nak keluar, dia nak tinggalkan kumpulan tu, dia nak tinggalkan band tu, band yang dia tengah recording tu. Bila dia tengok Yazid pun dah keluar, drama pun dah tukar, macam Lee Space dah masuk. Lee Space kan, Lee Space masa tu dia daripada kumpulan Lamskam tak salah. Lee Space ni dia drama kumpulan thrash metal, tapi tak macam mana boleh masuk kat kumpulan tragedi saya pun tak tahulah. Mantobe pun ambil keputusan nak keluar. Dia kata JS Kevin nak panggil anak buah dia. Maksud saya Zua lah. Si Zua ni gitaris dulu sebenarnya. Jadi Mantobe ni lebih rapat dengan saya lah. Rapat dengan saya, dengan Zaini apa semua. Jadi saya dengan Mantobe dengan Zaini ni bertiga ni jadi rapat. Jadi macam kadang-kadang kalau saya tak datang time praktis, Mantobe boleh praktis dengan Zaini, dengan jam-jam apa semua. Jadi saya tengok Mantobe ni boleh macam ganti tempat saya dengan Zaini pula. Tapi saya tak kisahlah, saya nak bagi Mantobe mahir. Saya nak bagi dia berkawan dengan musician apa semua. Zaini pun ada ajar dia juga skilling apa semua. Jadi semakin lama Mantobe ni makin rapat dengan Zaini. Jadi masa tu persahabatan antara kita orang ni, antara pemuzik ni tak mengira kumpulan. Gitu. Kawan sana, kawan sini apa semua. Jadi Naha pun okey. Naha sibuk nak buat studio. Naha nak buat studio dia sendiri. Masa tu dia pun dah memang dia plan nak buat studio sendiri lah. Dia cari studio masa tu. Jadi saya dengan Razi pun okey. Razi pun banyak nasihatkan saya, ajar kau punya skilling dah okey je kata. Dalam masa yang sama Mario pun ada juga belajar dengan saya. Mario Bulan Black Rose, belajarlah dengan dia scaling apa semua. Ajar Mario ni dia ni pemalu sikit. Masa tu dia taklah nak campur-campur hau-hau dengan kita orang. Dia praktis dengan band dia Bulan Black Rose, dia cukup masa dia balik lah macam tu. Tapi dalam masa yang sama dia cakap dengan saya, "Jap, besok datang kedai aku, datang rumah aku." Saya banyak ajar dia ni secara personal lah. Personal kat rumah, ajar main bass apa semua. Dia datang rumah dia, ajar main bass apa semua. Jadi kat situ lah kita punya persahabatan, perjuangan masa tu dah macam tak menentu. Arah tujuan band pun dah tak nampak kan? Tak nampak macam mana saya nak buat projek pun. Drama tak ada, nak pakai Naha pun dah terikat dengan luar nada. Macam Razi pun dah jadi macam terpinga-pinga. Dia pun dah macam, alamak macam mana Dia masing-masing dah tak nampak jalan.
Tu kira tahun 89 tu, penghujung-hujung 89. Nah, lama juga saya struggle daripada 86, 87, 88, 89. Masa tu mak ayah saya pun dah mula bising. Ayah saya pun dah tegur, "Mat, hang ni buat band ke apa? Band hang kerja, potong rambut pergi kerja lagi bagus lah," tu kan. Kulu kiliang, tak ada buat apa, dia kata. Rambut panjang-panjang, pergi potong rambut pergi kerja, bomba ke polis ke apa. Ayah saya waktu polis kan. Alamak, masa tu saya pun dah bingung dah. Betul juga, saya struggle dah lama ni, band tak jadi, apa tak jadi. Saya pun dah pening. Mak saya pun tanya, "Macam mana abang?" kata. "Band kau macam mana dengan Zaini apa semua macam mana?" "Tak tahulah mak, band ada mak dengan Zaini, tapi tak tahulah, macam tak jumpa jalan. Saya hilang punca tau. Nak buat recording masa tu, kita fikir-fikir nak cek drama lain je, tapi Naha okey pula. Naha pun respon cantik. Masa tu nak cek drama yang bagus bukan senang. Drama biasa-biasa bersepa yang boleh-boleh main, tapi macam saya ni boleh menitik beratkan drama yang bagus. Saya dengan Orang Razi lagi lah. Dia kalau nak buat band, dia mesti drama, mesti kena cun, main sedap apa semua. Sebab drama ni tulang belakang dalam sesebuah band kan. Orang Razi memang dia mementingkan drama. Dia apa-apa band dia tengok drama dulu. Drama cantik tak cantik. Kalau drama tak cantik memang dia tak nak. Jadi kat situ lah jadi Steeler ni jadi macam terbantu. Pergi tak pergi, okey tak okey. Masa tu itu dah kira penghujung tahun 89 lah tu. Masa tu saya memang buntu masa tu. Buntu dengan keadaan mak saya yang suruh saya kerja berhenti. Sebab dah lama, 86 saya datang dari kampung. 86, 87, 88, 89. Dah dekat 4 tahun saya struggle tak jadi apa. Bising lah orang tua tu. Apa yang saya buat pun tak nampak. Masa tu Wings, Awi pun dah nak masuk album ketiga dah. Dia dah masuk rasanya dia dah recording, dah keluar dah album Teori Domino rasanya, kalau tak silap saya lah. Saya pengen nak lupa sebab masa saya lepak-lepak dekat komplek wilayah tu, lagu Sejati dah keluar. Sejati itu yang kau ucapkan bila janjiku genggam. Saya album Wings dah keluar masa tu. Jadi itulah dia kisah saya untuk siri yang ke-35 ni. Macam mana kebuntuan saya sebelum saya berjumpa dengan kumpulan Melissa. Minggu depan akan saya ceritakan permulaan detik-detik saya berjumpa dengan kumpulan Melissa. Follow terus kisah saya ni, like, subscribe, share pada kawan-kawan semua. Kisah perjalanan rocker saya ajak Melissa, rocker tera tak tera. Jadi kita jumpa di minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye.